Kemudian falasi kononnya kita manusia tak perlu kepada agama dan akal kita sudah memadai. So kita highlight memang akal itu boleh menuju kepada kebaikan, tapi kan istilah U-turn misalnya menunjukkan bahawa akal manusia terbatas. Kalau akal manusia itu memang boleh jadi a very reliable source tanpa wahyu, sepatutnya ada istilah U-turn. Apa yang kita decide sekarang, itulah yang kita decide selama-lamanya. Kita U-turn bermakna kita mengatakan apa yang saya fikir dahulu tak betul. Therefore kita letak akal itu pada tempat dia, iaitu untuk memahami wahyu, bukan untuk mengatasi wahyu sebagaimana yang disampaikan oleh golongan liberal. Ini juga falasi orang liberal dan dikongsi oleh orang literal. Di sini titik temu liberal dengan wahabi. Kadang-kadang kita rasa pelik ya. Liberal terlampau longgar nak halalkan segala-galanya, wahabi terlampau ketat, benda baik pun nak diharamkan, tapi mereka boleh sing the same tune. Dia boleh menyanyi rentak yang sama. Poinnya di sini, iaitu mereka sama-sama mempertikaikan autoriti para alim ulama. Mereka kata kalau ulama nak belagak Tuhan, padahal ulama ini mereka tidak maksum. Cuma bahasa liberal dengan bahasa literal kasar. Bahasa liberal yang sedang dengar seorang peguam wanita, dia kata, I'm a Muslim, but who are you to force me to accept your interpretation of Islam? I can interpret my own religion. Jadi ini bahasa orang liberal. Dia nak kasih agama dia sendiri. Tapi liberal tak begitu berbahaya, kerana secara umum umat Islam tengok Allah, kau dengan free hair, rambut blond, tak pandai ke, kau nak kasih agama sendiri. Tapi kalau literal bercakap dengan pakaian dia, mungkin dengan serban, dengan jubah, dengan rida, dia kata, tuan-tuan, saya nak kesatkan tuan-tuan, kita jangan terlampau terikat sangat dengan ulama. Memang ulama ni mereka banyak ilmu, tapi kita kena ingat ulama juga manusia biasa. Mereka adalah insan-insan yang tidak maksud, yang akan tersalah dan tersilap. Yang penting tuan-tuan kita itu berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah. Itu agak macam itu. Saya rasa majoriti masyarakat akan terpesona. Wah, dia kata Ustaz kita ni baru dia ke Quran Sunnah, dia tidak maksud dengan ulama. Padahal kalam dia itu banyak mengandungi kebatilan. Pertama dia kata kita jangan terikat dengan ulama, yang penting kita ikut Quran dan Sunnah. Soalan kita selama ini ulama ikut apa? Taurat atau Injil? Tidakkah selama ini ulama ikut Quran dan Sunnah? Yang kedua dia mengatakan yang ikut ulama kerana ulama tidak masuk ikut Quran dan Sunnah. Soalan kita, memang ikut ulama kerana masuk atau kerana apa? Tidakkah kita itu ikut ulama kerana kepakaran? Kalau kerana maksum, sahabat Nabi pun tidak masuk. Adakah bermakna kita tinggalkan sahabat Nabi kerana mereka tidak masuk? Tidak, kita ikut sahabat Nabi kerana mereka murid-murid Nabi. Kita ikut ulama kerana mereka adalah pewaris kepada para Nabi. Jadi benda ini simple. Tetapi kalau kita tidak explain pada masyarakat, masyarakat akan dipancing oleh golongan ini. Dan yang ketiga, secara direct, kita boleh katakan kepada mereka, kalau tidak mahu ikut ulama, apa yang kita ikut? Jawab, ikut Ahli Sunnah. Baik, kalau kamu ikut Ahli Sunnah, bagaimana cara dia? Dia kata begini, ayat ini makna macam ini, hadis ini makna macam ini. Maka soalan kita, kalau begitu, kamu adakah maksud? Kamu komplain ulama tidak maksum. Ketika kamu keluarkan dan ini hukum begini daripada Quran, ini hukum begini daripada hadis, kamu pun tidak maksum kan? Jadi hati-hati ya. Mereka cuba membawa orang meninggalkan ulama pergi kepada pandangan mereka as if pandangan mereka itu adalah pandangan yang maksum. Baik. Ini antara falasi orang-orang liberal berkaitan hak kesamaan, yang mana mereka nak push for total gender equality. Lelaki dan wanita tidak ada beza. So kita kena ambil approach yes but. Dia betul ada persamaan antara lelaki dan wanita sebagai manusia, sebagai orang yang ada hak tanggungjawab. Of course kita tidak nafikan. Tetapi untuk memaksa persamaan secara total, itu menafikan realiti. Kan mereka nak menjadi macam kata Cik Nizam, Farid nak bagi sama, isteri pun boleh cerai suami, ya. Isteri perempuan pun nanti akan jadi khatib, jadi imam dan sebagainya. Ini agenda yang mereka push. So kita boleh bagi very basic thing. Benda misalnya, kenapa kamu tak push dalam sukan? Why until now mesti ada acara lomba lari lelaki, acara lomba lari wanita, acara renang lelaki, acara renang wanita. Kalau memang sama, totally sama, katanya lomba lari sama-sama. What's the problem? Memang problem lah yang perempuan bila nak renang.
Because dia sebenarnya bawa ini sebagai topik nak ubah hukum. That's why suka dia tak kacau. Sebab itu tak ada mengena dengan hukum. Tapi Farid ada hukum, cerai ada hukum, tapi yang lain jadi imam ada hukum. Maka mereka push. Dan kita kata, you tak belajar sains. Senang je. Sains pun memang dah admit bahawa lelaki dan wanita tak sama. Dari segi anatomi dan juga dari segi psikologi misalnya. Ini mudah saja. Psikologi shopping, lain minggu lelaki nak beli slice keluar, direct to the point, 10 minit selesai. Lain juga perempuan nak beli slice keluar, banyak sangkut tempat lain. So a lot of things yang kita boleh highlight simple, masyarakat dia nampak kebatilan liberal. Dan saya laju lagi ya. Ini kita skip. Falasi yang seterusnya mungkin bukan totally liberal, tapi dia sampai ke peringkat atheism. Tapi yang ini sekarang anak muda kita sudah mulai terpengaruh. Dia rasa ini yang moden. Dia rasa kita percaya pada Tuhan sebab kita ini terpengaruh dengan suasana. Si parents kita percaya Tuhan ada dan kita percaya. Padahal tak logik kata dia. Kerana kita tak pernah lihat Tuhan. That's why dia kata adults is immediately friends are stupid. Orang dewasa yang percaya kepada benda yang tak boleh dilihat adalah orang yang bodoh. So yang ini kita perlu ada dalam silibus pembentengan. Sebenarnya pembentengan ini telah ada dalam pengajian tauhid sifat 20. Orang yang belajar sifat wujud tu dah ada dah. Tetapi kena diolah dengan bahasa moden. Kerana kalau kita masih olah dengan bahasa lama, kadang-kadang masyarakat kita tak boleh nak relate. Jadi benda ni very simple. Kita boleh kata sebenarnya, kalau bahasa kasarnya, orang etis bodoh. Dia kata kita bodoh. Ya? Dia bodoh kerana dia menyangkakan sesuatu yang tidak boleh dilihat dengan mata kepala, sesuatu itu tak wujud. Whereas tidak semestinya begitu. Angin kita tidak boleh lihat dengan mata kepala, tapi angin wujud. Gelombang radio, kita tidak boleh lihat dengan mata kepala, kita pakai radio boleh dikesan. Mikroorganism, kita tidak boleh lihat dengan mata kepala, kita pakai mikroskop boleh kesan. Maka mengesan kewujudan Allah adalah dengan mata hati. Okay? That's why kita nak explain kepada dia bahawa kamu pun sebenarnya tak ada apa orang etis. Jangan berlagak saintifik sangat. Dia berlagak kononnya orang beragama ni percaya secara membetul-betuli. Okay? Awak percaya Tuhan ada, awak tak boleh buktikan Tuhan ada. Actually kita boleh buktikan. Tapi kalau kita nak main dengan dia punya argument, kita kata kamu lebih teruk. Kamu percaya Tuhan tak ada. Saya confirm kamu tak boleh buktikan Tuhan tak ada. Sila buktikan Tuhan tak ada. Sampai bila dia tak boleh buktikan? Macam mana satu orang nak buktikan Tuhan tak ada? Impossible. Jadi sebab itu dia pun cuba corner. Dia kata apa? Actually kami bukan percaya Tuhan tak wujud. Kami cuma tak ada kepercayaan bahawa Tuhan itu wujud. Dia cuba bersih. Sebab kalau dia ada kepercayaan, dia have to prove. Bila dia tak ada kepercayaan, we don't have that belief. So kita tak akan prove apa-apa. Jadi sebenarnya dia punya permainan kata-kata. Actually sebenarnya untuk Islam kata-kata dia tak betul. Dia kata sains bagus. Sains akan ubah dia punya view bila dia perhatikan. Tapi kalau kepercayaan tak bagus. Dia sanggup nafikan apa yang dia perhatikan semata-mata bilik boleh di-preserve. Ini untuk agama yang batil, yes. Kalau untuk berarti dia tak akan sembah batu, dia tak akan sembah kayu, dia tak akan sembah pokok. Tapi untuk agama Islam, no. In fact, Islam suruh kita perhatikan untuk kita yakin kewujudan Allah. Ini bahasa simple untuk keterangan lama. Keterangan lama, setiap sesuatu yang berubah-ubah itu baru. Yang bermula, setiap sesuatu yang berubah-ubah itu baru. Setiap yang baru itu pasti ada yang membaharukan dia. Yang membaharukan dia itu adalah Allah. Kadang-kadang orang tak boleh relate. Alas kita buat contoh. Rumah ini 2 tahun lepas. Dia berubah kepada sekarang, selepas dan sebelum dan selepas. Kalau somebody kata, kita tanya pada dia, siapa yang repair rumah ni daripada buruh usang berkulat jadi rumah yang cantik warna putih, dan orang tu jawab, actually tak ada orang repair dari sendiri. Obviously benda itu batil. Kerana dia dah berubah, takkan satu perubahan yang sendiri. Jadi ini sebenarnya memudahkan masyarakat terima apa yang dalam bahasa klasiknya itu dia macam dengar tapi dia tak pernah hadap. Dan itu yang kita belajar secara klasik. Alam ini berubah-ubah. Setiap yang berubah itu baru. Setiap yang baru itu pasti ada yang membaharukan dia. Jadi dengan contoh ini memudahkan masyarakat faham. Atau lebih secara falsafah, kita kata kepada dia, wujud atau tak wujud alam ini sebenarnya bercakap tentang wujudan Allah. Sebab kadang-kadang orang ni bila dia nakkan kebatilan, dia akan berpusing. Mana dalil adanya Allah? Dia kata ada alam ini. Habis dia kata kalau alam tak ada, maka Allah tak ada. No. Kita kata ada atau tak ada alam ini, itu adalah bukti Allah ada. Kerana alam ini asalnya seimbang. Kita ambil contoh yang mudah. Saya percaya antara tuan-tuan yang hadir ni belum ada yang ada cicit. Ada yang ada cicit tak berangkat tangan?
Semua belum ada cicit lagi. Mana alhamdulillah masing-masing masih remaja lagi. Jadi soalan, yang belum punya cicit akan ada cicit tak? Maknanya sebalance kan, wujudnya cicit kita adalah sesuatu yang seimbang antara adil dan tak adil. Boleh jadi kita akan ada cicit, boleh jadi tak akan ada. Jadi satu masa terbukti kita tak punya cicit. Last kita punya descendant adalah cucu. Mana dah berat sebelah tak adil. Yang asalnya seimbang, dia tak akan berat dengan sendiri. Apatah lagi kalau berat sebelah adil. So konsep yang macam ni yang kalau kita kena terangkan pada masyarakat supaya mereka tidak terpengaruh dengan fahaman liberal dan sembama dengannya. Jadi saya laju, ini ada kaitan. Ada kaitan juga dengan Wahabi. Sebab Wahabi saya dua ni, saya baca komen-komen dalam Muzakarah dan sebagainya. Mereka kata, alah ustaz ni pakai dalil akal dia. As if pakai dalil akal itu salah. So kita kena terangkan kepada masyarakat bahawa actually memakai dalil akal itu disuruh. Kerana akal adalah nikmat. Nature nikmat Allah suruh guna. Yang Allah larang adalah salah guna. Sama juga mata. Allah suruh guna untuk memandang, tapi jangan guna untuk memandang benda yang haram. Sama seperti akal. Yang kedua dikatakan falsafah Yunani. So what kalau orang Yunani gunakan akal? Adakah oleh kerana orang kafir buat satu benda otomatik benda itu orang Islam tak boleh buat? Kalau orang Hindu dia ajar hormat pada ibu bapa, mereka orang Islam tak boleh hormat ibu bapa, tentu sama macam Hindu? Obviously not. Maknanya walaupun orang falsafah Yunani gunakan akal, kita orang Islam bahkan sebagai manusia sedang sejagat menggunakan akal. Dan ini dituntut dalam Al-Quran dan hadis. Yang ini kita kena bawa pada masyarakat. Kerana Wahabi telah berjaya memberi gambaran as if Asy'ariyah Maturidiyah ni tak guna Quran hadis. Mereka hanya guna akal saja. Mereka ni adalah orang yang terpengaruh dengan falsafah Yunani. Jadi ini yang kita kena tunjukkan, kita kena relay bahawa apa yang kita buat sumbernya Quran hadis. Contoh, guna akal. Ini kehendak Allah sendiri. Kazalika yubayyinu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Jadi kamu yang tak nak kita berfikir, kamu yang sebenarnya melawan kehendak Allah. Kemudian rafi anfusikum akalan tusirun. Dalam diri kita pun Allah sudah perhatikan. Dan bahkan dalil akli dalam akidah adalah uslub Allah sendiri. Kita terpaksa face to face macam tu dengan Wahabi. Kita tak boleh cuba lagi. Okay? Kita akan kata kepada dia, menggunakan dalil akli dalam isbatkan tauhid adalah cara Allah. Contoh firman Allah Ta'ala, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata." Kalau ada Tuhan-Tuhan yang banyak di langit dan bumi selain daripada Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Soalan, Tuhan banyak ke Tuhan satu? Satu. Kenapa Allah kata lau kana fihi ma alihat? Kalau Tuhan itu banyak, maknanya Allah suruh kita i'malul akli saja. Allah suruh kita bayangkan dengan akal saja. Dalam realiti tak ada Tuhan yang banyak. Tapi bayangkan dengan akal, kalau Tuhan itu banyak, tidak akan nanti akan binasa. Kerana Tuhan yang berbeza akan mempunyai kehendak yang berbeza. Saya selalu bagi contoh negara kita. Kenapa kita pilih satu kerajaan setiap pilihan raya? Kenapa tak bagi sekian semua jadi kerajaan? Sebab mustahil. Kerajaan yang berbeza nak benda yang berbeza. Jadi kalau negara yang kecil seumpama Malaysia mustahil ditadbir oleh lebih pada satu kerajaan, takkanlah alam semesta dengan segala langit, bumi dan sebagainya boleh ditadbir kepada satu Tuhan. Akal akan kata mustahil. Allah sendiri gunakan dalil akli. Kenapa Wahabi tolak dalil akli? Jadi Wahabi menolak Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian usul para Nabi saya laju, Nabi Muhammad SAW bekerja dengan Namrud menggunakan dalil akli. Kerana akal yang sehat tidak boleh terima Tuhan itu lemah. Jadi Tuhan lemah itu mustahil. Namrud tidak boleh hidup dan mematikan, lemah. Namrud tidak boleh menerbitkan matahari daripada barat, lemah. Ini semua adalah dalil akli. Bahkan tidak guna akal menjadi punca penyesalan. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Salah satu sebab masuk neraka kalau begitu adalah tidak menggunakan akal. Jadi Wahabi apa usul kamu sebenarnya? Sehingga kamu kata ini semua akal. Memang Quran suruh guna akal. Yang Quran larang salah guna akal, sebagaimana yang berlaku pada golongan Mu'tazilah.